Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel saya. Bagi yang belum subscribe, sila klik butang subscribe. Okey, ini adalah cabaran yang saya buat untuk diri saya sendirilah, untuk saya improve dalam bahasa Inggeris. So, cabaran dia adalah saya kena baca ke, mendengar ke, melihat video ke bahasa Inggeris. So saya akan record je dan buat setiap hari, insya-Allah. Kita tengok progress bersama. So sama-sama kita belajar bahasa Inggeris. Okay, sama-sama kita try improve in speaking English. Tak kisah sebab yang viral baru-baru ni, yang yang perempuan dari perempuan gadis dari Terengganu tu, yang dia kata dia walaupun selain Terengganu dalam bahasa Inggeris, so dia tak kisah. Janji dia boleh bercakap bahasa Inggeris. Kalau dia tak cakap, macam mana kita nak improve dan nak menggunakan bahasa Inggeris tu? So katalah kita memang kategori teruk lah dalam bahasa Inggeris ni. So macam mana kita nak improve? Macam mana kita nak berubah menjadi percakapan kita, perbualan kita bahasa Inggeris ni bagus. So kita kena start dengan step 1. Okay, ini adalah salah satu cara lah. So kita baca sama-sama. Yang ni saya cari je how to fluence in English. So dia pergi ke sini website ni, to fluency. Okay, kita tak perlu ambil yang berbayar. Kita baca je dulu. Kalau dia kata ada tips dia atau dia bagi video, kita tengok. Alright. Okay, ini kita baca sama-sama Day 1. Today is 27 of August 2022. Alright, 22. Okay, bukan 22. Alright. 7 powerful tips to help you become fluent in English fast. Speak better English. Okay, kita baca je. No one wants to learn English slowly. Dia kata tak ada siapa pun dekat dunia ni, yang nak belajar bahasa Inggeris slow lah, pelan-pelan macam siput. Tak ada siapa nak. Semua orang nak pandai bahasa Inggeris hari ni juga. Okay, macam tu lah. Maksudnya semua orang nak benda, nak cepat. Okay. Every learner wants to learn English as quickly as possible. Secepat yang mungkin. Okay. That is why I've put together these 7 tips that will help you become a more fluent and confident English speaker by using the most effective methods and learning strategies. Okay. I'm also going to explain how can do more in English too. Okay. Saya punya pronunciation memang teruklah ke laut. So saya cuba improve lah ala-ala macam orang putih. Poyo tak apalah, dulu kita poyo aja dulu sebab kita nak belajar. Jangan malu, jangan segan, kita belajar je. Pertama macam saya ni, bukan ada siapa tengok pun. Mungkinlah sekarang ni ada orang tengok video ni, tapi bukan siapa kenal saya pun kan. So peduli apa, macam gadis Terengganu tu cakap, peduli apa kan. So kita nak belajar, kita teruskan saja. Kita sambung. Don't just read the tips, start implementing them today. Dia kata jangan just baca tips je tapi tak praktikkan. So kena praktikkan lah apa yang kita belajar tu. Be sure to bookmark this page so that you can come back to this page when you need to. Dia kata bookmark lah, bookmark saya letak dalam mobile bookmark dan okay. So kita bookmark, dia kata nanti bolehlah datang balik tengok gitu. Dia kata watch this video or read the article below or better still do both. Okay, dia kata salah satulah kalau kita nak just baca ataupun kita mendengar video. Kalau mendengar video apa cerita, saya nak kena mendengar, saya nak bercakap. So saya skip video, saya terus baca. Alright. Tip 1. Set a goal and create a learning strategy. Okay, maybe strategy. Let's say you currently have a B1 level English. Saya tak tahulah saya punya level English level apa. Tapi saya belajar sampai ke U lah English ni. Bila kecil-kecil sekolah tadika sampai ke tua bangka. Okay. Tapi tak pandai-pandai duk gitu jugalah. Macam mungkinlah ada perubahan yang kita tak sedari. Tapi dari segi confident untuk bercakap BI macam belasah cair je tu tak ada. Lagi satu saya rasa environment. Kalau orang yang jenis pekerjaan dia memang sentiasa bercakap bahasa Inggeris, dia dikelilingi oleh Chinese, Indian apa semua tu dengan
non-native speaker Malay lah, yang luar negara ke apa ke, bukan orang Malaysia yang cakap bahasa Melayu lah. So mungkin dia akan improve. Kalau environment tak ada cakap bahasa Inggeris, macam mana kita nak improve bahasa Inggeris kan? Macam saya sekarang ni memang duduk dalam gua, buat konten, saya trading saham apa semua, saya kurang interaction dengan orang untuk bercakap, perbualan semua tu, tambah-tambah dalam bahasa Inggeris tidak berlaku lah. So, salah satu cara macam ni lah. Okay, kita teruskan. That's great. This is a good level to have. However, your goal should be to have higher level by a certain date. Dia kata kita kena ada target masa. Bila kita nak improve macam mana? Semua tu lah kena ada lah target lah. Kalau kita macam mana nak improve kan? For example, you can say, I want to have a C1 level of English within 9 to 12 months. Dia kata at least target. Contoh kita nak ada C1 level of English dalam masa 9 hingga 12 bulan. Saya tak tahu menatang apa C1 level of English ni. Perlu apa yang kita just nak improve, dan kita nak baca setiap hari, baca BI, baca English, bahasa Inggeris BI. So kita baca dia dulu. As the time goes by, tiba-tiba saya nak ambil sertifikat ke apa benda tu, itu cerita lain lah. Hari ni kita baca je dulu. This goal is specific and has a deadline. Dia kata kalau benda-benda macam ni, kita letakkan deadline, lepas tu kita ada specific target, so lebih lama, macam momentum dan lebih semangat untuk kita buat, sebab kita ada target. Kalau hari-hari bangun tak tahu nak buat apa, memang macam tu je lah. Habis sehari, habis sebulan, habis setahun. Sebab itu tak ada target. Life target tak ada. Macam ni ada target. Contoh, nak pandai bahasa Inggeris dalam masa 9 bulan, dalam masa 12 bulan. Kita nak dah achieve C1 level English. Contohlah. Saya tak tahulah C1 level English ni benda. So saya skip je lah benda Allah tu. The goal should be attainable but ambitious. Okay, kita punya target tu mestilah achievable. Maksudnya boleh dikecapi. Ya Allah ya Tuhan. Mestilah target yang boleh dikecapi ya. Boleh, kita boleh dapat lah target tu. Yang logik akal lah. Logik akal dah mampu. Kalau kita target benda yang kita memang tahu kita tak boleh buat pun, tu macam ngada-ngada lah, tak logik. Boleh, tapi kebarangkalian dia tu kurang. Agak-agak lah kita target tu benda yang logik akal, yang kita mampu achieve sebenarnya. Kalau kita berusaha, kita letak target, kita buat benda tu hari-hari, macam kita buat to-do list ke, kita ada target lah, hari ni aku nak baca selama 30 minit contoh. Setiap hari buat. Takkan tak ada improve apa-apa kan? Dia macam baca Quran. Baca Quran, kalau kita selalu baca, kita akan jadi lancar pembacaan kita. Beza dengan orang yang setahun sekali baru nak baca Quran, ataupun yang pergi majlis majlis baca Al-Quran ke apa ke, baru dia nak baca. Ataupun yang pergi tak tahulah, dia pergi terawih ke apa benda, setahun sekali baru nak baca, memang gagap lah. Beza. Okay, teruskan. If you make unrealistic, you soon will give up. Cari tambah-tambah sikit kan. Dia kata kalau kita buat benda tu yang tak realistik lah, benda yang kita tak boleh kecapi, kita akan cepat give up, cepat berputus asa. Tak boleh. So kena target benda yang kita boleh buat. If you make it too easy, kalau buat senang sangat, you won't see any progress, then isn't exciting. Again, you will give up. Kalau kita buat terlampau senang pula, kita pun tak nampak apa progress, tak nampak perubahan. Kalau kita macam target hari-hari aku nak cakap satu je bahasa Inggeris, macam hi, how are you? Esok pun fine, thank you. Tomorrow, today is a great day. Kita pun boringnya daripada kecil aku belajar benda Allah tu sampai ketua bangka. So kita akan macam malas lah belajar, jadi boring. So kita akan give up juga dia tu. Kalau yang terlampau susah kita target, akan give up. Terlampau mudah sangat akan give up. Ni buat agak sedang-sedang sajalah. Macam lagu Iwan kan, yang sedang-sedang saja kan. Betul, kita buat yang tu, yang agak-agak kita boleh achieve. Okay, now that you have your goal, it's time to create your learning strategy. Saya tak tahulah, saya banyak kali dengar orang sebut strategi, sedap je kan. Strategy, lantak. This consists of the following. 1.
How much time you spend learning English per day or per week? Berapa banyak masa yang kita nak luangkan untuk belajar bahasa Inggeris dalam masa sehari maupun seminggu? Target seminggu kan target sehari? Targetlah macam saya, kita baca hari-hari sama-sama gitu. 2. Two, what you do? Nak buat macam mana? Nak buat apa? Hari-hari nak belajar bahasa Inggeris kan? Nak buat apa? Buat sama-sama je saya. Kita ikut je. Kita ikut online ni. Apa benda saja kita belasah je. Okay. You need to get both of these areas right. Use the rest of the tips to help you come up with the right strategy for you. But first, do this. Write down your English learning goal. And when you want to achieve this, here is the template. Okay. Kita target lah bila dalam masa berapa lama I want to reach level of English. Dalam masa berapa? Contoh dalam masa setahun saya nak fluent cakap bahasa Inggeris dah. Saya nak pandai bahasa Inggeris, saya nak confident dalam cakap bahasa Inggeris, saya nak be better in English. Tu lain binatang Allah tu. Okay, kita target setahun So sekarang adalah 27 Ogos 2022, 27 of August 2002. So by the time next year 8 August 27 August 2023, I must speak better English, improving my English, confident in speaking English. Benda macam tu kita target. Tips number 2, learn English every day 2 ways. Dia kata nak belajar bahasa Inggeris ni kena 2 ways. Saya nak 2 ways matang macam mana? Saya tak ada orang nak cakap 2 ways ni. So 2 ways saya adalah dengan saya punya viewers. Kalau ada viewers, saya pun dah lama meninggalkan saya punya channel ni. Macam tak ada, macam jadi channel hantu lah berusang berhantu, tak ada orang nak main pun. Tak tahu kalau ada orang dengar. Kalau orang dengar bagus ada 2 ways conversation. Maybe berlaku dalam ada orang bagi komen. So kita tahu ada orang tengok, mungkin bagi semangat sikit lah. Sekarang one way lah sebenarnya, tapi umpama saya sedang bercakap dengan orang, belasah lah. Okay, now that you have your goal, it's time to create a strategy. This start with the commitment to doing something in English every day. Why every day? Kenapa setiap hari perlu ada target? Because of the following reasons. Sebab-sebab yang ni lah. It's what you need to do if you want to learn English fast. Kalau kita nak belajar bahasa Inggeris dengan laju, dengan cepat, dengan pandai, segera yang mungkin, kenalah buat hari-hari. Okay, yang kedua dia tu, it gets you into a habit of doing something in English. Dia menyebabkan kita menjadi satu tabiat untuk kita berbicara, menulis, mendengar bahasa Inggeris setiap hari. Bila mana kita buat benda tu sebagai rutin harian. Okay, ketiga, repetition as sleep is powerful. Saya tak tahu apa sleep ni. Sleep ni semua orang Malaysia saya rasa kuat tidur lah. Suka tidur lah. Kecuali yang rajin benar tu memang dia hebat lah. Kebanyakan majoriti memang suka tidur. Saya rasa lah. Okay. Kalau yang jenis lemah-lemah tu maksudnya tak berapa produktif sangat. Takkan tak suka tidur. Okay gitu. Repetition and sleep is powerful. I don't understand this sleep meaning here. Saya tak faham apa yang dimasukkan sleep dekat sini. Repetition saya tahulah. Kalau benda tu kita ulang setiap hari, lama-lama pandai lah kan. Benda yang biasa lah kalau kita ulang takkan tak bijak-bijak lagi. Kalau macam hafal Al-Quran contoh satu ayat sudahlah. Kata sehari, 2 hari, 3 hari, sampai sebulan kita dah hafal ayat tu, tak ingat-ingat. Suppose ingatlah satu ayat sahaja, bukan kata satu surah. Contoh, sebenarnya satu ayat pun dah dapat pahala kalau kita buat benda tu konsisten dan istiqamah. Saya ada dengar ustaz tiba-tiba pula ustaz cakap lah, kalau kita buat benda tu sebagai tabiat harian kita, pahala kita walaupun kita terskip ataupun kita mati lah, dikira. Dengan syarat tak pernah tinggal lah. Kalau kita dah buat tu, teruskan saja. Walaupun contoh kita nak hafal Al-Quran, kita niat kita nak hafal satu Al-Quran kita tak bagi sebagai tempoh, tapi kita nak buat setiap hari, aku nak hafal satu ayat. So kalau kita buat berterusan selama hidup kita, ataupun kita buat seminggu satu ayat pun boleh kan, asalkan ada satu effort lah untuk kita buat usaha, kita nak hafal Quran. Sama lah, buat repetition, ulang, hafal.
Rasa kita meninggal, katalah 10 tahun tu kita berjaya, dalam masa 10 tahun kita berjaya hafal 10 surah. Satu surah setahun kan. Dia nampak macam 10 tahun kau dapat 10 surah je. Daripada tak ada apa, 10 tahun yang lepas dah hafal Quran apa-apa tak. So kalau kita start hari ni ataupun start kata minggu ni, kita buat sampai kita lagi 10 tahun akan datang, insyaAllah dapat hasil. Kalau kita tak ada target, takkanlah kita nak buat dan takkanlah kita nak achieve. Tak ada target. Sebab tu hidup kena ada target. Okay, look, sambung kan. You can't expect to improve quickly if you only attend language classes twice per week. Dia kata you tak akan boleh nak expect you pandai gila kalau you just pergi 2 kelas saja dalam masa seminggu. The world has changed. The world has changed too. Dia kata dunia pun berubah. We can now access unlimited resources to aid us with our learning. Dia kata sekarang ni ada unlimited resource. Internet banyak je, free, percuma untuk belajar bahasa Inggeris. Zaman Tok Kaduk dulu, memang kita kena pergi kelas, bayar gitu gini-gini, kena banyak duit untuk belajar bahasa Inggeris. Kena tak effort yang tinggi, kena pergi cari guru, siapa yang willing nak ajar free. Macam itulah. Kena ada usaha dan yang bersusah payah sikit. Sekarang mudah. Internet. Takkan orang tak ada internet? Okey, macam itulah. Majoriti semua ada internet lah. Ni yang duk tengok sekarang ni takkan tak ada internet. Saya tak tahulah siapa orang. Tengok seorang, 2 orang. Lantak. Kalau seorang 2 orang, kita seorang 2 orang je lah pandai bahasa Inggeris. Okay. There are incredible apps that make this all easy for us. Dia kata apps banyak berlambak dekat internet. Dekat kalau guna phone tu download je lah. Daily practice is a fantastic habit. Dia kata benda ini kalau kita buat habit harian, tabiat harian, hobi harian, dia akan jadi benda yang sangat memberangsangkan. Hobi yang menarik. Okay. Kalau kita buat sebagai tabiat harian, rutin harian, kita sendiri pun akan rasa gembira. Bila anda rasa gembira, tepuk tangan, gitu. Split your time up into the 2 types of learning. Okay, tercekik aku nak cakap pun. Tips 3 and 4. So that even on days when you don't feel like doing something, you would still do. You still do it. Benda-benda ni kita kena split your time up. Okay, dia kata kena bahagikan kepada 2 masa. Okay. So, walaupun pada waktu yang kita rasa malas gila dan tak nak buat apa-apa, kita still buat tanpa sengaja. Sebab kita dah ada satu benda yang kita commit bagi komitmen, ataupun kita dah ada target dan kita dah buat. Dia jadi kebiasaan, kita akan buat juga. Macam mana tu kita teruskan tengok. Do this. Commit to daily English learning. Dia kata buat satu komitmen untuk kita belajar bahasa Inggeris setiap hari. Macam kita buat sekarang ni. Ini hari pertama, memang bersemangat lah. Kita tak tahu esok lusa tulat tunggil langgang jadi apa. Kita sama-sama nantikan lah. Okay. Think about when you can expose yourself to English while doing other things, and when you can practice English in more deliberate way. Dia macam ni. Mula-mula mungkin kita just belajar macam ni untuk bahasa Inggeris. Lama-lama kita akan jadi kebiasaan untuk bercakap bahasa Inggeris. Mungkin kita akan ada situasi yang perlukan kita cakap bahasa Inggeris. Contoh, kita pergi travel, terpaksa cakap bahasa Inggeris, kita jadi aku dah terbiasa nak cakap VI. Kita kena cari situasi yang mana kita akan terbiasa untuk cakap bahasa Inggeris. Benda ni kena praktis. Apa benda dalam hidup pun, kalau kita nak berjaya, kena praktis. Kena ada satu tindakan yang kita buat setiap hari, ataupun tindakan yang kena bertindak lah sebenarnya. Tindakan. Ya, kena bertindak, kena bercakap. Kalau kita dah biasanya, contoh hari-hari kita belajar bahasa Inggeris, mesti kita nak apply. Mesti kita nak cuba cakap bahasa Inggeris tu. Cari peluang untuk cakap bahasa Inggeris. Yang real lah, yang real. Sekarang ni tak real lah di dunia maya. Nanti di dunia yang nyata kita try cakap bahasa Inggeris. Okay. Tips number 3. Surround yourself in English. Dia kata yang ni lah, surround yourself in English. Yang ni tak nak surround kat mana. Saya tak jumpa celah mana saya lah, bukan kita, untuk cakap bahasa Inggeris. Tak apa, kita tunggu tengok jadi apa. Sebab saya tak tahu apa nak jadi ni. Masa depan saya tak tahu lagi. Saya just buat saja hari-hari. Kita tengok jadi apa progress bersama di channel ini. Create the perfect English learning environment. Dia kata buatlah satu keadaan yang kita akan rasa untuk belajar bahasa Inggeris. So saya create saya punya channel ni dah ada. So saya nak gunakan channel ni untuk saya punya environment bahasa Inggeris. Untuk video ni lah, saya tak tahu, harap
ada orang nak mendengar dan sudi bagi respon. You have probably heard others say this before, right? Listen to things in English, read things in English, watch things in English, and that's a good reason why so many people recommend this. Dia kata dengarlah benda-benda dalam bahasa Inggeris. Okay, dengar mungkin dengar radio bahasa Inggeris. Radio orang putih lah. Read things in English, baca bahan bahasa Inggeris. Watch things in English. Saya watch dengan jam sama dengan menonton tu, saya pun tak tahulah perbezaan dia. Nanti kita kena tengok. Boleh baca contoh macam ni kan. Kita copy. Kita paste. Dia ada nanti dia bagi suggestion macam mana nak sebutan. Oi, asyik typo. Meaning also low in Malay. Selalu dia bagi suggestion. Hari ni dia tak bagi suggestion. Saya kan ada satu mic kat depan saya ni, mengganggu untuk saya nak naik. Oh my god. Okay, macam ni. Watch. So kita listen lah. Watch. Macam tu lah, dia bagi suggestion. So kita tekan je ni, kita tahulah macam mana nak sebut contoh, right? Because it works. Doing things in English will help you reach fluency faster. However, find resources that are right for you. Dia kata kalau kita selalu dengar, bercakap, menengok dalam bahasa Inggeris, kita akan improve bahasa Inggeris. Kita akan berubah menjadi seorang yang power lah, hebat berbahasa Inggeris kalau kita buat benda ni setiap hari. Find resources that are right for you. Carilah yang sumber-sumber yang terbaik untuk kita. Kita sendiri yang tahu. Ni dia cerita pasal dia lah. When I start learning Spanish, dia kata masa dia belajar bahasa Spain, I made the mistake of watching movies before I could understand them. Dia kata dia masa dulu dia tengok, dia nak belajar bahasa Spanish. Lepas tu dia tengoklah movie dalam bahasa Spanish yang dia pun tak faham. I was a beginner, but I tried to watch movies that were impossible for me to understand. Dia tengok video-video movie ni memang dia tak faham langsung. Impossible, benda macam tu. Itu adalah mistake. Dia kata mistake, tak boleh macam tu. So I understand the desire to watch them. Dia kata fahamlah kita punya keinginan untuk kita nak cepat improve. Kita pun melayan je. Contoh kita nak belajar bahasa Inggeris, kita akan tengok movie bahasa Inggeris lah yang tak ada translation. Itu sebab kita sebenarnya majority di Malaysia ni memang dari kecil baca, dengar dan tengok dalam bahasa Inggeris. Mungkin kalau tengok movie tu kita boleh faham je, cuma nak cakap tu yang jadi masalah kan. Itu bagi kita okey untuk kita tengok movie bahasa Inggeris lah. Bagi dia yang tak tahu langsung Spanish, dia pergi tengok video Spanish, movie Spanish yang tak ada translation, memang salah lah. Itu mistake dia. Okay, apa kita teruskan. But if you don't understand them, you won't enjoy them. Kalau kita tak faham benda yang kita tengok tu, kita tak akan rasa gembira. Bila rasa gembira tepuk tangan, kita tak enjoy. Tengok pun tak enjoy. Sebab kenalah faham kan. If you don't enjoy them, you will stop watching them. Bila kita tak rasa enjoy, tak seronok nak tengok movie tu, mestilah kita stop, tak mau tengok. Itu jadi tak bagus lah. Kita tengok movie tu sebab kita nak improve bahasa Inggeris. Lepas tu bila kita tengok, kita tak faham apa, kita stop. So tang mana kita belajar bahasa Inggeris tu? Gitu. What's the answer then? Apakah jawapannya katanya? Dia kata macam ni. Find TV shows, podcasts, songs, books, and anything else that is suitable for you. Use this criteria ni kriteria. Tapi criterion saya tak pernah dengar criterion ni. Rupanya this criterion. Pergunaan ni tahulah dia kriteria, tak apa kita tak criterion ni lah muka. Adakah sebab apa kita penggunaan criterion? How does criterion works? Criterion store pula. Is standard by which you just decide about or deal with something. Tak apalah, nantilah saya cari apa itu criterion. Saya tahulah itu kriteria, tapi bila manakah penggunaan criterion tu? Use this
criterion. Use this criteria. Ada tak perkataan criteria ni English? Just use this criteria atau memang use this criterion? Okay, whatever lah. Okay, first, is this suitable for my level? Kita agak-agak level kita ni layak ke nak baca tengok movie gitu? Cari yang agak-agak mudah kita faham lah. Tapi jangan mudah sangat. Agak mencabar tapi masih boleh difahami dan boleh buat kita enjoy. Gitu. Am I interested in it? Adakah saya berminat? Cari benda yang kita minat lah. Am I going to learn? The type of English that I want, need to learn. Adakah inilah jenis-jenis yang kita nak belajar, cara dan teknik yang kita suka lah. Adakah macam ni? Kita kena tanya di sini. Sebab orang lain, setiap orang ada satu teknik yang dia suka. Nah, dia tak boleh sama dengan orang lain lah. Saya guna teknik ni yang saya hentam saja baca. Okay. In my case, I started watching the news in Spanish. Dia start dengan tengok berita Spanish. It was much easier to understand than movies, and I was interested in what was going on. It also taught me the type of vocabulary I wanted to learn. Dia kata kan, yang bagi dia, yang improve dia dalam pembelajaran bahasa adalah dengan tengok berita-berita dalam bahasa yang kita nak tu lah. Macam dia nak tengok Spanish, okay, dia nak baca dan nak faham dan nak improve bahasa Spanish. So dia tengok news, sebenarnya lebih senang dia nak faham daripada tengok movie yang dia tak tahu apa-apa. News ni dia macam keep on going, dia nak tahu apa nak jadi. Dia macam forced to faham lah. Dia forced to cuba faham. Macam mana cakap kan? Kita akan paksa diri kita faham. Okey, lagi pun senang berita kita boleh expect lah benda apa nak jadi. Kan, kalau kita baca kucing duduk atas bumbung, kita nampak dia jatuh ke bawah. Maksudnya, dia tahu kucing itu terjatuh ke bawah lah. Tapi, dalam bahasa-bahasa lain lah dia gunakan. Selama-lama kita akan train otak kita, okey, gini. Dan dia kata lepas tengok berita tu, dia akan cari satu vocab lah. Contoh, saya mereka lah ni. Apa kefahaman saya, dia kata dia akan ada satu vocabulary yang kita akan nak belajar. Contoh macam hari sini, mungkin saya berminat dengan criterion. Criterion. Sebab saya tak guna criterion ni. Okay, whatever lah. Mungkin itu satu benda yang vocab yang menarik. Alright. Saya tahu dia adalah kriteria. Penggunaan dia tu, criterion tu. Dia tak ada words just criteria ke? Itu saya tak tahu tu. Okay. Another great resource is the graded reader. This is where a novel kan saya say, novel ke whatever is rewritten for English learners. Choose books specific to your level and enjoy it. Find audiobooks too. Okay, dia kata carilah audiobook. Audiobook tu kita ada buku macam e-book. Sebab tu tak ada orang tolong baca kan. Macam saya baca ni, tapi saya baca tak betul lah. Sebab saya pun nak belajar hari pertama. Ini maksudnya kalau waktu saya dah terror selepas tahun kemudian, saya pun tolong bacakan untuk hampa semua berita ke apa. Apa boleh lah layan, boleh lah belajar sama-sama. Saya Inggeris jadi pandai gitu. Macam tu lah, cari audiobook yang ada orang baca. Contoh macam ni orang baca kan. Contoh macam ni kita nak baca. Ini ada e-book. Contoh, so ada orang baca. As your level increases, you will be able to use more native resources. For example, listening to the podcast from the UK or watching TV shows. But until you reach that level, don't do anything that is too difficult. Choose resources that are suitable for your level. Contoh, kita pun melayan je acah-acah lah gitulah. Okay? Do this. Read more about what this word here and then. Take your time to find the best resources for you. It's worth the time it takes to get to this right. Dia kata baca banyak-banyak. Okay, carilah sumber-sumber kita baca yang mana yang berhasil untuk kita. Ambil masa dengan sumber-sumber yang kita ada tu. Dia kata berbaloi sebenarnya kita ni. It's worth time. Berbaloi kita ambil masa untuk belajar. Sebenarnya apa benda skill dalam dunia ni, kalau kita take commitment, ambil komitmen untuk kita belajar,
akan bagi pulangan kat kita nanti. Dalam apa-apa keadaan lah, kita tak tahu nanti kemudian hari. Contoh, orang yang belajar dekat you lah, ada ilmu tu, kita nampak macam bil masa nak guna. Tapi nanti dalam kita tak sudah, dia ada boleh apply dan kita dapat duit. Mungkin dapat kawan, mungkin situasi tu membantu kita, memudahkan kita. Kalau kita tak tahu ilmu tu, kita tak mampu buat apa-apa. Sebab tu kita kena ada invest untuk ilmu. Invest tu tak semestinya dari segi duit, masa lah. Yang penting sekali adalah masa. Masa itu emas dan masa itu nyawa. Kita tak tahu bila sampai bila kita nak hidup. So hargai masa, buatlah benda yang bermanfaat. Alright. Tips 4. Use powerful learning methods so you improve quickly. Gunakan method yang power untuk kita berubah dalam bahasa Inggeris ni, dapat cakap dengan padu secara cepat yang mungkin lah. Okay. Now that you have a goal, a commitment to learning every day, and you are surrounding yourself in English, what's next? Deliberate practice. Okay, katalah kita hari-hari dah cakap bahasa Inggeris selama sebulan. Macam agak nampak improve. So, macam mana kita nak deliberate? Macam mana kita nak sampaikan kefahaman dan kemampuan kita belajar dalam sebulan tu kepada benda yang realistik, pada dunia luar? What is deliberate practice? It is where you focus on improving something specific by following a strategy that is specific to you. An example will help. I used to teach English in Spain. I noticed that Spanish speakers has similar problems with English. One problem was that they said, I have been in English 3 times. Instead, I have been to Spain 3 times. More on the present perfect here. Present perfect here. Alah, kena tekan benda pula ni. Lambat pula. Kita nak cepat-cepat ni. Ini boleh kita belajar esok. Kita sambung yang kita baca tadi lah. Present perfect pula dia nak ajar kita. Alamak, internet saya tergedik-gedik. Okay, mari kita tanya apa khabar lah. Apa khabar penonton saya? Semua ni dah bekerja ke, belajar ke, apa ke? Saya tak tahu berapa orang yang nak melayan ni. Tadi mana kita baca tadi? Kan dah hilang. Ya. Okay, kita sambung sini. So we practice. I have time repeat similar phrases and test them over the coming weeks. Even though I was part of this process, you can do this on your own too. Dia kata walaupun saya adalah sebahagian daripada proses untuk belajar bahasa Inggeris ini, semua perlu ambil tindakan untuk sendiri-sendiri belajar lah. Masing-masing nak pandai bahasa Inggeris, masing-masing kena belajar, masing-masing kena tak effort lah, gitulah. Part of deliberate practice is spotting the mistake you make and making changes. Dia kata cara kita belajar ni dengan buat mistake lah, buat kesalahan dan kita berubah lah daripada kesalahan tu. Kita ambil contoh salah sebut, so kita tahu tu salah, okay, betul kan, itu je. This is why I constantly talk about the two influencing method. More on this soon. Yang ni nantilah, nanti kita belajar. Okay, so why in tips number 3 you are learning passively, watching, reading, listening. With deliberate practice, you are actively learning. Here are some example of deliberate practice. Okay, kita tahu kan cara-cara dia. Kita dah dengar, kita dah tengok movie dia kata tengok berita kan. Beritakan news ke benda viral ke lantak lah. Yang penting kita belajar. Watching, reading, listening. Yang ni 3 ketua ni kita dah buat. Tengok, menonton dah. Membaca dah. Listening dah. Contoh 3 benda Allah ni kita dah buat. So kita nak practice dia, nak apply. Macam mana kita nak buat ke dunia yang nyata. Yang betul adalah satu.
writing. Kita dah tengok, kita dah dengar, kita dah membaca dan kita dah mendengar. Kita kena menulis lah pula. Kedua, taking lesson with a teacher. Dia kata kena pergi ambil berguru lah, kena berguru. Ini. Kalau tak nak berguru lah dengan buku-buku, dengan media, dengan internet. Sebenarnya kalau berguru lebih bagus lah. Ini kalau tak ada peluang, tak ada masa, yang memang go for internet, so kita buat apa yang kita boleh dulu ni. Nanti kita go to next step. Alright, saya percaya dalam masa kita belajar ni, kita akan jumpa lah macam mana nak take lesson with a teacher. So online pun boleh ya, yang free. Alright, improving your pronunciation by learning sounds and repeating them. Dia kata cara ketiga adalah kita betulkan pronunciation, cara sebutan kita dengan mendengar. Kita dengar macam tadi, dengar kat sini, sebut tu kita ulang balik, repeat, buat berulang-ulang kali, lama-lama kita dah pandai buat sebutan tu. Alright, using the TF method. Saya tak tahu TF method ni, kalau saya tekan nanti dia jadi tukaduk sebab internet saya slow gedek-gedek, macam slot. So saya rasa ini kemudian kita cari apakah method itu. So salah satunya writing, cari teacher, cari cikgu. Lepas tu repeating lah pronounce yang kita rasa kita tak tahu kan. So kita betulkan balik pronunciation kita repeat balik. This take more effort than doing something like listening to audiobooks. Dia kata benda-benda macam ni, menulis, belajar dengan cikgu, belajar cara pronoun dan TF method yang saya tak tahu ni, dia kata perlukan masa daripada kita hanya mendengar audiobook yang saya bagi contoh tadi lah. But the dedication to improvement is powerful and I highly recommend you make this a priority. Dia kata jadikan ni sebagai benda yang priority lah, untuk pilihlah apa benda-benda ni, cara-cara ni, sebab benda ni penting untuk kita buat perubahan yang drastik dan cepat dan padu. Gitu. Kena ada implement. Kita dah belajar, kita kena apply dan buat benda tu lebih kepada realistik lah, benda yang ada cikgu, kita berbicara sama-sama. Menulis, kita hantar ke orang kalau kita tahu, okay, sebenarnya aku dah improve tak improve bahasa Inggeris, mampu tak mampu menulis. Gitulah. Do this. Dedicate a specific part of your day to deliberate practice. Dia kata letakkan setiap hari ada satu masa untuk kita praktis bahasa Inggeris. Then focus on what will help you improve. Dan lepas tu kita cari yang mana satu yang buat kita berubah, maju ke depan untuk dalam bahasa Inggeris ni. Apa yang menyebabkan kita rasa, inilah sebenarnya cara yang betul-betul rasa aku improve bahasa Inggeris. So praktisnya tu. Let this evolve so that you are constantly doing the right things. Buat benda-benda yang kita percaya, yang yakin, dan benda tu betul-betul dah improve bahasa Inggeris. Kita ulang sampai satu jadi darah daging kita. Gitulah, satu sebati dengan kita lah, sampai kita jadi betul-betul pandai lah. Learn more about this method here. Dia suruh tekan lah menatang method dia, cara-cara dia kat sini. Nantilah kita tekan. Kalau kita tekan kan 10 tahun kemudian baru dapat tahu terkaduk pula ni. Tips number 5, start using the TF method today. I don't know what is the TF method. Later I will go and click lah. Okay. The two fluency method. Saya minta maaf pernafasan saya ni, kalau lelah ke benda tu, maafkan saya. Also known as the RRRC method. Okay, method dia bagilah. A simple way to improve your speaking grammar and vocabulary. It works like this. Listen to a sentence. Okay, dengar satu perbualan, percakapan, satu ayat. Repeat the sentence. Okay, ulang balik apa yang dia cakap. Record yourself. Okay, record diri kita, dengar balik kita cakap tu betul tak betul. Listen to your version and the original. Okay, so bandingkan version kita yang kita cakap tadi, ulang balik tu, dengan original sebenarnya sebutnya macam mana. Okay, make change to the way you say and get the long term repetition. Okay, pasti kita perasan kita salah sebut, buat perubahan. Benda ni kena buat long term lah. Benda ni perlu progress masa yang panjang lah. Memerlukan masa yang panjang untuk kita repeat. Buat ulangan ni sampai kita setahun untuk repeat setiap ayat satu. Betulkan balik sampai kita pandai. Ini dia bagi contoh video. Nanti kita tengok lah kemudian hari. Kita banyak hari kita nak hidup sampai kita cuba nak buat video ni sampai kita, selagi YouTube ada lah, kita buat setiap hari komitmen. Kalau saya pergi berjalan apa tu, mungkin saya
Macam kadar lah balik ataupun tampillah cakap apa-apa buat video kita tengok. Kemudian itu benda belum berlaku, saya tak tahu apa nak jadi lagi. Sehari ni kita finishkan kita punya task. Again, focus on the type of English you want and need to learn. You can create your own sentences from audio you find or use ready-made sentences like I have inside my program. Okay, yang ni dia dah bagi program dia lah, nak sebut apa kita pulang lagi kita lah, kita nak sebut apa. Yang penting kita cari satu ayat, kita cakap, kita record, kita dengar yang original, kita betulkan balik. Itu. Use your phone to record yourself saying this sentence. Tak kisahlah kau nak guna phone ke, kau nak guna laptop ke, guna apa ke. Yang penting kita record balik suara kita. Then compare your version to original. Ya kan, benda yang sama dia cakap. Lepas tu compare balik dengan yang ayat yang betul. Sebenarnya sebut macam mana. Ulang balik dan notice the differences. Nanti kita ulang-ulang, kita dapat nampak lama-lama kita sedar, oh macam ni kita dah betul dah cakap. Kita pun dah terror. Gitulah. Gitu. Then make changes to the way you said it. This is where you will feel some resistance. Dia kata sebenarnya ni akan buat kita rasa terbeban Tak tahu sebab tak buat lagi. A lot of people don't like the sound of their own voice and have to really concentrate in order for this method to work. Dia kata ramai orang tak suka dengar suara dia sendiri. Bila dia record macam apa suara aku macam ni, macam kartun. Lepas tu dia jadi macam malah lah buatlah suara aku teruk. Jangan macam tu. Okay, kita jangan condemn diri kita sendiri. Okay? Get over this and commit to it. Dia tahu, okay, abaikan, jangan condemn diri sendiri. Teruskan buat komitmen. Dan lastly, nanti kita percayalah, dia akan works amazingly. Kita pasti macam berbangga kita mampu bercakap. Okay. Once you have mastered the way to say a sentence, repeat it over the long terms. Use apps such as Anki to help you organize your repetition. Learn more to this year. Dia kata guna apps Anki. Lantas itulah. Nanti kita cari kat mobile apps. Benda apa yang boleh kita repeat balik. Here's something that is key. Don't use this method for single words. Use sentences and phrases. Why? Because you learn so much more when you use sentences. You internalize grammar and sentences structure. This is much more powerful than learning grammar rules. Additionally, you are going to learn how to learn vocabulary in context. And because of you are repeating the sentences and making changes, your fluency will improve dramatically. Dia kata ada macam-macam cara. Kadang-kadang kita belajar grammar tu kita jadi bosan lah. Kita jadi macam baca-baca grammar kena belajar. Tapi kalau kita praktis dengan mendengar perkataan, kita sebut balik, kita record diri kita dan kita dengar yang betul dan kita compare dan kita improve. Semula record balik dengan bacaan yang betul, lebih berkesan daripada kita duk belajar vocab tu vocab ni hafal gino apa cakap kena. Itulah dia kata, begitulah gaya. This why you need to start using this method today. Dia kata bermulalah pada hari ini, repeat balik apa benda perkataan setiap hari. Okay, so kita start. Do this. Learn about this method here and commit to doing this daily. Saya dah penat cakap. Kita teruskan lagi. Tips number 6. Get speaking practice. Here shows. Here's how. Tengok here show. Saya sambung ke show. Laju sangat. Otak dia nak laju je. Here how. Saya kata here show. Okay. Let's start talking about how to put it all into practice now. Deliberate practice is like football training. While having conversation is like playing football games. Both are needed for faster progress. Deliberate practice is like football training. Practice ni macam kita train bola sepak lah. Conversation pula is like playing. Bila kita bercakap ni macam kita main betul-betul. Practice ni macam kita training bola. Bila kita bercakap pula macam kita main real game lah, main bola sepak, game yang betul. Dia kata benda ni perlukan, dua-dua ni diperlukan untuk kita buat faster progress, perubahan yang cepat dalam maju bercakap bahasa Inggeris. Bergerak maju. Okay. One of the most common question am I asked this, how can I get more speaking practice? Dia kata macam mana saya nak improve dah bercakap lebih banyak dalam bahasa Inggeris. There are 3 ways. One is get a teacher.
cari cikgu. Macam mana kita nak berbual bahasa Inggeris? Cari cikgu lah. Cikgu akan sembang kita. Join a language exchange. Yang ni boleh cari kat internet lah. Ada orang nak belajar bahasa Melayu, ada orang nak belajar bahasa Inggeris, kita pun berkongsi dengan dia. Hai, anda nak belajar bahasa Melayu kan? Okay, kita kongsi lah. You ajar IBI, I ajar you bahasa Melayu. Lantaklah bahasa Melayu goreng, dan dia pun lantaklah English goreng. Sebab yang kita nak guna pun yang goreng tu lah nanti yang betulnya. Kecuali kita betul-betul dalam pekerjaan yang memerlukan profesional bahasa Inggeris yang betul dan tepat dan padu, and then kita perlukan satu sertifikat yang betul-betul kelas punya bahasa Inggeris. Tapi kalau untuk yang nak perbualan harian, mestilah kita nak bercakap dengan orang yang betul, yang bercakap setiap hari macam kita bercakap sekarang ni. So cari orang yang exchange bahasa Inggeris ni bagus. Untuk peluang-peluang untuk student lah, yang ada exchange student tu seronok lah boleh cakap bahasa Inggeris. Saya pun banyak juga belajar dari cara tu. Sebelum ni ada ramai exchange student, so saya berkawan dengan mereka dan saya improve bahasa Inggeris saya daripada situ. Setelah saya tidak lagi berhubung dengan mana-mana makhluk yang tu, Inggeris saya teruk. Okay, saya kata saya teruk lah. 2 years ni saya tak ada bercakap bahasa Inggeris dengan makhluk mana pun. So saya tersedar diri hari ni, dan saya tahu saya ada channel ni, kenapalah saya tak gunakan untuk belajar bahasa Inggeris. Okay, make friends and join club. Yang ni kan, tak tahulah, mungkin ada kawan-kawan yang kita boleh join atau group kat Facebook kan yang belajar bahasa Inggeris. Kalau boleh cari yang ala-ala sama apa tahap kita lah. Kalau terpandai sangat terlebih, kita rasa kita ngok sangat. Cari yang agak-agak kita rasa macam okay, kalau kita ni jenis yang boleh cabar diri kita untuk join orang-orang yang cerdik pandai, then why not? Tapi kalau kita ni jenis dang, lama dia penita ada sangat aku tak pandai, tu carilah geng-geng yang lebih kurang kita. Terpulang individu orang ni ada yang dia jenis berani, bersemangat, semua tu dia tak kisah lantak aku boleh masuk geng yang padu. That it's your choice lah. Terpulang pada anda lah. Hiring a teacher is great if you can afford it. Dia kata kalau kita boleh ada cikgu yang kita mampu bayar, lagi bagus lah. Ini kalau orang yang jenis tak mampu bayar ni, layan je lah kat internet ke apps ke benda yang saya nak buat macam ni lah sekarang ni. A teacher will give you a feedback on your mistake and help you with your deliberate practice. A teacher is going to show you up to the lesson if you pay them. This is more reliable. Cikgu lah orang yang terbaik, sebab cikgu dia akan directly betulkan kesalahan kita. Cikgu juga akan tengok progress kita. Kalau kita ada personal teacher atau personal coaching ke untuk ajar bahasa Inggeris, lebih baik lah. Itu memerlukan duit lah selalunya. Siapa nak buat benda free? Okay, resources. I recommend Italki for online lesson. Ini dia punya recommend lah bagi Italki for online lesson untuk pembelajaran internet. Join a language exchange is fun. The key is finding the right person for you. Allahu Akbar. But what is a language exchange? Dia tahu apakah pertukaran bahasa. Ini saya bagi contoh tadi lah. This is where you meet with someone who knows the language you want to learn and wants to learn the language you know. If you are learning English and you are from Russia, and then find an English speaker who want to learn Russian, you spend half time speaking in English and half the time speaking in Russian. Kita carilah orang. Contohnya kalau kita cari orang tu dia adalah asalnya Rusia, dan dia pernah belajar bahasa Inggeris, dan kita pun bercakap dengan dia pun boleh juga kan. Maksudnya kita boleh improve. Kadang-kadang mungkin kita boleh belajar bahasa Rusia sikit, bahasa Inggeris sikit pun bagus. Sama-sama nak belajar ke, then okay juga. Cari orang kat internet, tapi jangan cari orang yang merepek-repek nak scam kita ke, nak berdating bagai mengarut tu. Kena tahu motif kita lah. Motif kita untuk belajar, carilah orang untuk kita belajar. Jangan cari benda merepek-repek makwa pula kan ke laut lah ni, mengarut kat lain pula daripada nak belajar ke laut. Okay, resource. I recommend HelloTalk for language exchange. Untuk belajar pindah-pindah bahasa, bercakap dengan orang ni, dia recommend HelloTalk. And finally, make friends and join club. When I live in Spain, my wife and I made friends with a group of Spaniards. They wanted to learn English, and learned a lot from our conversation. They practiced their English because we were friends. Find people in your city or online to practice with. Dia tu carilah orang kat online ataupun orang-orang kat negeri kita.
persekitaran kita yang nak belajar dan nak praktis bahasa Inggeris. Tips number 7. Alright, learn the language. Learn the English. Tengok saya, otak saya buat dulu Padahal dia ni tulis learn the English you need to know. 8 to 20 rules. We have talked about this briefly, but this needs its own tips. Focus on the type of English you need to know, the type of English you are going to use. You can think about this in 2 ways. When surrounding yourself in English, choose topics that are for you. When practicing deliberately, focus on the right types of language. Dia kata, bila kita surround kita dengan bahasa Inggeris, pilih topik yang kita suka lah. Jangan pilih topik yang tahu kita tak berminat. Macam tadi lah, dia perlukan minat juga. Cari topik-topik yang agak kita boleh communicate ataupun memberi komitmen dalam bahasa Inggeris tu. Carilah peluang. When practicing delivery, focus on the right types of language. Masa kita praktis tu, carilah the right type of language. Kita nak cakap bahasa Inggeris, cakap lah. Cari sebutan bacaan, apa benda yang betul lah. Yang ni boleh refer lah kat internet macam-macam. Kita usahakan bersama. This is how you can become a more effective English language learner. I don't want you wasting time studying the type of things that aren't important. Dia kata benda-benda yang tak penting tak perlu. Itu yang dia suggest ni, benda-benda yang penting dah, yang dia dah kaji. So let's say that you need to able to describe data from your job in English. Learn how to do this. I actually have lesson on this. Kalau kita ni jenis nak kena describe data, kerja-kerja kita nak kena buat data dalam bahasa Inggeris, so kita belajarlah dekat sini. Dia so klik kat sini. Kalau kita just nak belajar bahasa Inggeris secara biasa-biasa, just nak cakap, buat macam saya ni. Contoh. If you want to pass the IELTS exam, then focus on this area. Additionally, look at the following stat from the BBC. If you learn only 800 of the most frequently used lemmas in English, you will be able to understand 75% of the language as is spoken in normal life. Dia kata belajar 800 perkataan ataupun lemmas ni. I don't know what is lemmas. Mungkin di slang-slang bahasa Inggeris ke apa yang dipergunaan harian ke. Lemmas meaning kena tarik ya. Selalu kan dia bagi suggestion lemmas meaning. Ni tak bagi suggestion pula. Nak kena ni. Argument, fifth title, introduction, themes or comment, honor or text or close of word, phrase. Phrase lah perkataan-perkataan yang digunakan lah saya rasa. Yang digunakan, yang common, yang selalu digunakan. 800, kita cari 800 ayat, perkataan. Lama-lama kita guna, kita akan menguasai 75% of the language. Cari 800. Sehari satu lah Lemmas are, lah dia cerita kat sini lah. Punyalah aku pergi Google. Lemmas are words families. A good place to start is with word frequently list. Guna perkataan yang selalu digunakan dalam list. Nanti kita tengok However, you will need to find sentences including these words in order to practice in the right way. But to make things easier, I recommend learning the language in graded readers. See tips 2, listening to the conversation in English, and downloading commonly used sentences with audio. And like my friend Jonathan said in one of my live lesson, most conversation in English are based on basic English that sound natural and automatic. Learn more about what you should focus on basic English by watching this. Dia suggest tengok video ni, nanti kita tengok sama-sama lah. Tengok sama-sama kan, saya ambil dulu sini, saya bagi tahu balik ke, dan kita tengok esok sebab banyak dalam ni kan. Do this. Focus on learning the English that you need to know, and mastering basic phrases, and being able to repeat this correctly and effortlessly before focusing on advanced English. Dia kata cari yang kita senang nak cakap, yang kita tak perlu usaha berlebih-lebih sangat.
before kita ambil yang advance, sebelum kita fokus kepada benda yang susah, buat yang mudah dulu. Sebab nanti kita akan give up kalau kita tak mampu, kita macam payah. Kita orang manusia ni memang sifat dia, kalau rasa payah sikit dia malas lah. Over to you. Which tip is the most powerful? Which one are you going to implement today? Let me know, and then be sure to subscribe. Okay, ni saya cakap pada semua. Antara apa-apa yang saya dah baca seluruhnya di page ni, mana rasa teknik yang paling berkesan, ataupun mungkin sendiri-sendiri ada cara untuk dia improve bahasa Inggeris, dan boleh komen. Apa-apa sajalah komen yang bermanfaat, yang bagi sama-sama kita boleh improve bahasa Inggeris, dan tolong komen. Kita jumpa lagi esok hari, InsyaAllah, untuk pembelajaran sehari bahasa Inggeris. Speak English to me. Okay, speak English every day. Cabaran speak English every day. Speak, talk, listening, watching. Alright, kita jumpa lagi esok. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jangan lupa untuk klik butang subscribe, share, komen semua Alright, support saya. Terima kasih banyak-banyak. Alright, bye-bye.